Saya nak berbalik kepada Ustaz. Ustaz, kalau kita lihat di Brunei, kesnya sangat rendah dan aktivitinya berjalan seperti biasa, dan Sultan Brunei sendiri, Sultan Hassanal Bolkiah, telah dengan jelas dan terang menyatakan beliau lebih takutkan Allah berbanding dengan dugaan dunia. Dan sebagai menyimpulkan perbincangan kita pada petang ini, mungkin Ustaz boleh terangkan ataupun boleh ulang sikit berkenaan dengan apa yang Baginda Sultan Brunei katakan. Baginda lebih takutkan Allah berbanding syubhat dunia. Silakan Ustaz. Ya, kalau kita muhasabah balik ya, sebenarnya kita bukan soal nak jadi seperti orang politik. Orang politik ni baik pembangkang ke, kerajaan ke, mereka akan saling berkata benar bagi mempertahankan apa yang mereka buat. Tapi bagi kita di peringkat rakyat yang melihat apa yang berlaku di depan mata dan bersifat independen ini, kita mahu membawa kejernihan. Kejernihan kita ialah apa yang kita buat ini kenapa tak berjaya. Muhasabah balik. Sebab itu kita dah cakap, satu jawatankuasa Suruhanjaya postmortem COVID-19 mesti diwujudkan setelah setahun lebih kita menjalan ke berbagai, kita tak berjaya, kes terus meningkat. Dan setelah vaksinasi dah mencecah ke 23 juta, kes kematian terus meningkat. Jadi persoalannya kita ngapa degil dan ego sangat? Persoalannya kita ni sebab bila kita beri pandangan untuk kita bersama berbincang, susah bergaduh-bergaduh. Ini bukan waktu kita nak bergaduh, waktu nak salah menyala. Waktu kita duduk sidang bersama, kita dah guna pendekatan WHO. Nampaknya kita dah guna SOP macam ni, tak berjaya. Kita makin jauh dengan rakyat. Kita makin jauh dengan rahmat Allah. Ya, kita bala baru pula bertimpa-timpa. Yang berlaku dalam negara kita. Allah datang lagi banyak bala. Bukan nak angkat bala, nak tambah lagi. Sebab sikap kita sendiri. Sikap pemimpin, sebab itu saya kata tadi, Sultan Brunei, Allah Ta'ala bantu negara dia sampai Allah Ta'ala pelihara daripada serangan wabak. Orang lain pun sepatutnya macam tu. Maknanya dia kembali kepada membesarkan Allah. Sebab kita ni inna lillah, milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Kita tak ada daya upaya, la hawla wala quwata illa billah. Tiada daya kekuatan kita kecuali kita dengan izin Allah. Jadi sebab itu jangan mentaksubkan ikhtiar. Jangan tutup kaedah. Jangan satu cara sahaja. Jangan taksub dengan vaksin sahaja. Jangan pakai satu cara sahaja nak tekan rakyat dengan undang-undang. Tolong ubah. Ubah pendekatan, panggil semua pakar, doktor, pengamal perubatan Islam, tempatan, semua ulama, berkumpul bincang, berikan pandangan. Gunakan luas lagi pendekatan. Kalau boleh guna ivermectin, guna ivermectin. Kalau boleh guna perawatan Islam Habatus Sauda, atau pendekatan ubat-ubatan herba dan sebagainya, kita banyak pakai. Mana bukti? Maknanya bukti. Kita nak bukti mana? Kita kembangkan. Kita kembangkan sebab kadang-kadang memanglah Ustaz, DG kata mana dia bukti Habatus Saudah boleh merawat. Ingat tak? Ya, sekarang ni dia bercakap dalam persepsi dia. Dia kena keluar ke pompong dia. Ilmu Allah ni luas, wahai DG. Ilmu Allah bukan dalam skop KKM saja. Skop KKM atau skop dalam WHO tu baru sedikit dari ilmu Allah yang luas. Ilmu Allah ni kalau ambil laut air, lautan tu buat dakwat menulis ilmu Allah pun kering laut tu pun tak habis ilmu Allah. Jadi jangan kamu nak belagak lebih daripada Allah. Yang jadi Allah marah ni sebab korang ni dah nak ambil hak Allah. Hak kekuasaan tu hak milik Allah. Janganlah hak Allah tu kau nak ambil. Hak menyembuh tu hak Allah. Jangan kamu ambil hak Allah. Ini vaksinasi, tak ambil vaksinasi. Vaksinasi menyelamatkan nyawa apa. Dia kempen ni macam dia nak ambil hak Allah. Tolonglah bersandar sikit cakap tu. Gunakan insya-Allah. Dengan izin Allah. Janganlah kita ambil hak Allah. Jadi sekarang Allah lagi marahlah kita. Kalau kita dah lah diberi satu ujian, suatu musibah, suruh kita balik pada dia. Suruh bertobat pada dia. Oh, kita lagi tunjuk ego. Lagi tunjuk sombong. Macam mana kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, kaum Nabi Nuh, kaum apa dulu. Lagi ditegur oleh Rasul, lagi dia sombong. Lagi dia tegur, lagi dia nak melawan. Akhirnya Allah tu akan bala hancur habis mati. Jadi sebab itu kita ni nak jadi sampai tahap tu ke? Sebab tu kalau kita tengok Sultan Brunei, dia mengambil konsep Al-Imamul Adil. Doa yang tiada hijab dengan Allah tu ada 3. Pertama, yang pertama ialah Al-Imamul Adil. Pemimpin yang adil, yang beriman. Pemimpin yang adil, dia tak membesarkan ikhtiar. Ikhtiar macam-macam kita boleh berubat.
Serasi sebab dia tahu serasi itu milik Allah. Kita makan batu saudak boleh sembuh. Kita makan ubatan ivermectin boleh sembuh. Jadi kita boleh ikhtiar berbagai. Jangan satu cara saja. Jadi kesembuhan itu milik Allah. Jadi balikkan kekuasaan kepada Allah yang menyembuh. Sebab itu Sultan Brunei, dia memuji kehebatan Al-Quran. Mukjizat, dibuka masjid, dibuka madrasah, dibuka tahfiz. Mereka yang membaca ayat Quran, beristighasah, munajat kepada Allah. Bumi dia tu bumi yang berzikir, membaca kebesaran ayat Allah. Maka Allah lindung negara Brunei dengan benteng mukjizatnya Al-Quran. Sehingga kawan akhirnya semakin sifat. Semakin tak ada, tak payah pakai emas dah. Tak kecoh gaduh macam kita. Tetapi kita pemimpin dalam negara kita ni nak tiru ke memuji kebesaran Allah? Mana pemimpin yang bercakap besar hebatnya Allah? Kembali kepada cara yang Allah nak. Mari kita bertaubat. Buat kat dataran Merdeka tu ramai-ramai kita buat sembahyang, hajat, munajat perdana. Minta pimpin ulama-ulama, bawa ulama-ulama ramai. Munajat bergila-gila kepada Allah. Takkan 40 ulama berdoa, 40 wali Allah berdoa. Takkan satu pun Allah tak angkat. Macam mana kita minta semayang istiqaq, semayang untuk hujan turun. Kita boleh buat ramai-ramai di padang. Buatlah. Jangan takut. Ini berkumpul ramai-ramai boleh, apa masalah. Itu bukan nak membesarkan Allah. Jadi kita tak perlu nak buat orang kata prejudis dengan takdir Allah. Allah bagi ada sebab. Allah azab kita pun sebab ada sebab. Dan Allah nak angkat pun ada sebab. Tinggal lagi pada diri kita. Kita nak jadi orang yang beriman, nak balik kepada Allah, nak bertaubat kepada Allah, atau kita terus nak mendabik dada, kita berkuasa, kita boleh buat apa kita suka. Maka kalau itulah sifat kita, Allah akan tambah lagi balik, tambah lagi azab. Ini yang kita takut. Jadi sebab itu balik semula, kita bertaubat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah akan bantu. In tansurullah yansurkum wa yusabbih aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong dia dan Allah memperkukuhkan pendirian dia.